Alright. So sebelum kita nak mulakan, alright, before we want to continue, kita nak make sure anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Alright, kita nak make sure anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Alright, kalau jelas suara saya, cuba komen jelas dekat situ. Kita nak make sure anda boleh dengar suara saya dengan terang, jelas dan nyata, insyaAllah, sebelum kita nak mulakan perkongsian kita malam ni, insyaAllah, dengan izin Allah. Alright, first of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton sesi live malam ni, dan juga kepada mereka yang bakal menonton, alright, sesi Facebook live malam ni, insyaAllah, dengan izin Allah. Alright, cuba komen sikit kat situ, jelas ke jelas suara saya? Kalau jelas, komen jelas dekat situ. Please komen jelas dekat situ sebab kita nak make sure suara kita jelas, insyaAllah. Okay, sambil-sambil tu bagi like, bagi love sikit kat situ. Cuba bagi like, bagi love sikit kat situ. Boleh ke boleh? Jelas ke jelas? Suara jelas ke jelas? Cuba komen sikit kat situ. Ataupun mungkin komen saya tak masuk kat situ. Sekejap, saya check. Sekejap. Okay, saya nampak ada yang komen kat situ. Ada yang komen jelas. Kat sini tak nampak. Okay, sekejap. Okay, alright. Okay, I hope jelas ke, kurang jelas ke, macam mana? Jelas ke jelas? Okay, I hope jelas semua jelas. Cuba komen sikit kat situ. Kalau jelas, komen jelas. Kalau tak jelas, please komen tak jelas kat situ before kita nak mulakan sesi Facebook live kita malam ni, insyaAllah. Ini bermaksud, alright, ini bermaksud sesi kelas technical analysis online ini kita dah masuk ke episod ketiga. Alright, kita dah masuk ke siri episod yang ketiga. So means that siapa yang kat sini yang tonton daripada episod pertama sampai sekarang, siapa yang tonton daripada episod pertama, kedua dan sampai sekarang episod ketiga, cuba komen saya dekat situ. Berapa ramai yang menonton? Okay, since daripada episod pertama, kedua dan ketiga, cuba komen saya dekat situ. Cuba komen saya, berapa ramai yang menonton since daripada kita start. Okay, masuk tahun 2020, ada azam baru. Okay, you letak azam baru. For example, you nak join setiap kali kita buat sesi Facebook live macam ni, anda nak join sebab anda nak belajar. Cuba komen dekat situ. Berapa ramai yang dah join daripada sesi episod pertama, kedua dan ketiga. Cuba komen saya dekat situ. Kita tak tahu berapa ramai yang committed nak belajar, yang committed nak tambah ilmu, nak upgrade you punya knowledge. Cuba komen saya dekat situ. Cuba komen saya dekat situ. Ataupun ini adalah first time anda menonton sesi Facebook live. Okay, first time anda menonton Facebook live, okay, bersama-sama dengan saya. Okay, so saya nak memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang mungkin baru betul-betul first time yang tengok kita punya sesi Facebook live ni. Alright, saya nak memperkenalkan diri dulu. So, nama saya Syakil Haziq. Alright. Okay, dan saya merupakan seorang remiser. Okay, saya juga merupakan antara ahli yang termuda menjadi full member of Society of Technical Analysts, MSTA United Kingdom. Dan saya juga merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician, CFTUS. So mungkin anda tertanya-tanya apakah Persatuan Society of Technical Analysts ni? Okay, so Society of Technical Analysts ni dia berpangkalan di United Kingdom, UK. Kita punya main office di UK. Dan basically persatuan ini menggabungkan pakar-pakar dalam bidang technical analysis. For example, saya ambil contoh, siapa yang dekat sini yang pernah menggunakan ataupun yang pernah mendengar Bollinger Band? Okay, siapa yang pernah dengar ataupun mungkin ni sudah dipakai Bollinger Band? Siapa yang pernah dengar dan siapa yang pernah guna Bollinger Band? Cuba komen saya dekat situ. Cuba anda komen saya yang pernah dengar ataupun yang pernah pakai Bollinger Band. Cuba komen saya dekat situ. Cuba you komen saya dekat situ. Siapa yang pernah pakai? Siapa yang pernah guna ataupun pernah dengar tengok kawan dia pakai ataupun yang tengok saya pakai? Cuba komen saya yang pernah dengar perkataan Bollinger Band. Cuba komen saya guys. Berapa ramai yang pernah dengar Bollinger Band tu apa? Okay, sebab kalau you tak pernah dengar Bollinger Band, mungkin agak complicated, susah sikit lah because you macam betul-betul newbies lah. Okay, dengan technical analysis ni. Cuba komen saya ataupun you memang tak pernah dengar pasal Bollinger Band. Okay, alright, saya nak ucapkan terima kasih. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang like, yang bagi love, and then kemudian yang dah start komen. Saya nak ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada anda kerana anda memang orang yang betul-betul committed. Okay, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda. Okay, so saya rasa ada yang pernah dengar pasal Bollinger Band. So, untuk makluman anda, pengasas Bollinger Band, John Bollinger, merupakan salah seorang daripada ahli dalam persatuan kita. Alright? Okay, so pengasas Bollinger Band tu sendiri berada dalam persatuan kita. Okay, saya merupakan salah seorang daripada ahli dalam persatuan Society of Technical Analysts United Kingdom.
Alright, dan saya juga merupakan antara ahli yang termuda. Jangan main-main. Okay, I'm among the youngest lah. Among the youngest yang berada dalam persatuan. So kita bersama-sama dalam satu persatuan bersama-sama dengan siapa? Dengan John Bollinger. Okay, kita bersama dengan John Bollinger bersama-sama. So for example macam tahun lepas I think yes, last two years kita ada conference di Malaysia lah waktu tu John Bollinger datang Malaysia. So sangat rugi anda tak dapat jumpa John Bollinger. Okay. Alright. Alright, so before saya nak continue lagi, alright, saya nampak itu ada yang dah komen tu pernah dengar tapi belum pandai. Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar, ada yang mungkin baru first time dengar. Okay, so tak ada masalah. Jangan risau, jangan bimbang. Okay, jangan risau, jangan bimbang sebab you masih ada masa untuk belajar lagi. Okay, tidak pernah terlambat untuk you nak belajar. Alright, so okay, so malam ni sebenarnya saya nak bercerita tentang technical analysis. Okay, saya ada satu input ataupun satu benda yang saya nak share dengan anda. Alright, macam mana anda nak menggunakan satu candlestick saja. Alright, macam mana anda nak menggunakan satu candlestick saja untuk anda nak trade sebenarnya. Alright, boleh tak saya nak share? Okay, boleh tak saya nak share strategi nak menggunakan satu candlestick. I think last week kita dah belajar pasal candlestick. So sangat rugi kalau you tak join sesi last week. Okay, sangat-sangat rugi you tak join sesi last week because after episode habis saja sesi Facebook Live, kita akan terus delete sesi-sesi macam ni. Because apa? Kita nak menghargai mereka yang sanggup stay, okay, sanggup bersengkang mata, okay, walaupun you balik kerja dah lewat, okay, sampai rumah dah mungkin dah sampai isyak, you sampai rumah pukul 9 malam, okay, and then pukul 10 you sanggup bersengkang mata untuk join untuk join juga sesi malam ni. So kita nak menghargai mereka yang betul-betul committed. So because of that, after kita buat habis sesi Facebook Live ni, kita akan delete lah. So make sure anda maintain berada dalam kita punya sesi Facebook Live supaya anda tidak ketinggalan. So last week episode 2 kita share pasal candlestick. So today adalah sambungan daripada episod yang kedua minggu lepas. So kita akan continue. This episode kita akan continue dan terus keep continuing lah. Kita akan terus continue. Alright, boleh. Okay, saya nak share pasal tu. Alright, tetapi malam ni juga saya nak share sikit lah. Okay, sebab saya terpanggil lah. Saya rasa saya nak share sikit pengalaman saya. I want to share my experience. Okay, macam mana saya pergi, macam mana saya start. Boleh tak kalau saya nak kongsikan dengan anda a bit of my experience, pengalaman saya. Okay, macam mana saya start dengan pelaburan saham. Alright, macam mana saya berminat dengan trading ni dan apa step yang saya buat. Boleh tak saya share guys tu? Kalau boleh cuba komen boleh guys tu. Okay, boleh tak saya nak share, saya nak kongsi sikit lah. Alright, kenapa saya nak share benda ni? Sebab ada sebab dia lah. Okay, sebab saya dapat PM tepi. So of course saya rasa saya nak kongsikan dengan anda apakah benda yang saya buat, okay, sebelum ni lah, bermaksud apa yang saya dah went through before this, macam mana saya boleh achieve apa yang saya achieve. Alhamdulillah dengan izin Allah lah. Alright, okay, cuba komen sikit tu. Boleh tak kalau saya nak share sebelum kita nak go for technical ni, saya nak share sikit lah pengalaman saya. Boleh ke boleh? Kalau boleh cuba komen boleh guys tu. So saya nak share dengan anda sikit lah. Alright, so actually I'm interested in stock market ni waktu saya form 4, waktu saya tingkatan 4, saya dah start minat dengan pelaburan saham ni. Okay, but basically my background bukanlah accounting ataupun related, maksudnya waktu sekolah lah. Waktu sekolah saya memang tak related. I'm a science stream student. Okay, saya adalah science stream student, saya adalah MRSM student. Okay, siapa student MRSM kat sini? Cuba komen saya guys tu. Ada tak yang alumni MRSM? Cuba komen saya guys tu. Kita tengok sikit ada tak? Alright. So saya background saya adalah MRSM student. And then after that saya start minat pelaburan saham ni since saya berada tingkatan 4, and then after that after form 5 I pursue my study dalam investment analysis, right? Diploma investment analysis. And then saya punya diploma tak habis. Alright, diploma saya tak habis. So please make sure saya tak ada seja palsu Okay, diploma saya tak habis because dalam sistem universiti kita ada sistem fast track, di mana kalau kita ni geliga sikit, dia tak pandai tapi dia geliga sikit lah. Dia bergeliga sikit. So kita boleh lompat pergi degree terus. So of course saya punya diploma tak habis because saya terus lompat ke degree, and I have my degree in finance. Okay, background saya memang related dengan financial lah. Okay, of course finance, and then saya ada diploma investment walaupun tak habis, and then saya continue untuk degree in finance.
And then kemudian alhamdulillah baru-baru ni juga saya baru habis saya punya masters. Just finish my masters. I have my masters in Islamic Finance Practice. Alhamdulillah dengan izin Allah. Alright. So saya nak share saya punya perjalanan. Alright, saya nak share perjalanan saya. Sebab kenapa saya nak share? Sebab saya rasa ramai orang masalah dia suka bagi alasan. Alright, saya nampak ramai orang keep bagi alasan ni, alasan tu, tak boleh lah, susah lah, jauh lah. So saya nak share sikit pengalaman saya, apa saya buat since saya belajar, since saya student. Okay, since saya student, because saya start trade when I was waktu saya student. Okay, you bayangkan kalau kita ada background investment and then kita ada background finance, of course kita rasa macam saham ni is something yang is very very easy. Betul? Okay, kita ada ego kita lah. Okay, I accept, I terima that because I ada ego I masa tu. Alright, saya rasa investment is something easy because I have a background in investment analysis and finance. But what happened? Unfortunately, so bila saya start tu, bila saya start, of course, apa yang berlaku? Cuba teka apa berlaku bila saya start, okay, dengan menghinjir butanya, okay, saya start dengan menghinjir buta. So what happened? What do you think happened waktu tu? Waktu saya student. Okay, rugi ke untung? Cuba komen guys tu. Cuba teka, cuba bagi tekaan anda. Adakah tekaan anda betul ataupun salah? Saya ada background investment analysis, saya ada background finance sebelum ni. Cuba komen, cuba teka sikit. Apa yang berlaku? Adakah saya untung ataupun saya rugi? What happened during that time? Okay, saya nak share sikit kat sini. Saya nak kongsikan sikit sebab saya nak bagi key point. Saya nak share satu point penting kat sini malam ni insyaAllah. Okay, sebelum kita nak go for technical analysis. Jangan risau, technical analysis memang kita akan share. Okay, don't worry. Because this is the point. Okay, point ni sebenarnya malam ni sebab kita nak share pasal technical analysis. Cuba teka, rugi ke untung? Kan? So of course waktu tu saya rugi. Alright, bila dah rugi baru kita buat apa? Lepas dah rugi baru kita pergi belajar, betul? Okay, so itulah benda yang saya buat juga. So don't worry. Kalau anda berada dekat fasa sedang rugi, so jangan risau, jangan bimbang. Okay, so basically semua orang akan lalu fasa yang sama. Mula-mula memang degil. Okay, tapi bila dah terhantuk, sampai-sampai tu bagi like, bagi love sikit. Okay, so bila kita dah terhantuk, and then barulah kita menyesal, and then barulah kita start pergi belajar. So during that time, saya masih student lagi. Apa saya buat? Saya pergi belajar bang. Okay, saya dengar ada guru dekat Kuantan. Saya pergi bang. Kalau saya asal ada cikgu yang saya boleh belajar, saya pergi. Itu style saya. Saya pernah ada satu masa saya tumpang rumah orang, nak tidur rumah orang. Waktu tu duit pun tak ada sangat. Okay, sebab kita betul-betul nak belajar. Okay, saya pernah pinjam kereta orang sebab nak pergi belajar. Nasib baik orang bagi pinjam kan. So itu yang saya rasa benda yang ramai orang effort, you have to do some effort lah kalau you nak. Kalau you tak ada effort tak boleh bang. Bagi saya ni benda yang sangat-sangat penting. Alright, you kena ada effort. So saya pernah pergi ke Kuantan seorang-seorang, okay, sebab kita nak ajak member semua tak minat. Alright, dan saya just pergi by myself because benda yang tu memang saya betul-betul nak. Okay, benda yang saya nak. Saya pernah naik bas sampai pagi, saya mandi dekat bus stand. Masuk pukul 8 tu saya terus masuk kelas nak belajar pasal saham. Alright, so itu fasa dulu waktu saya mula-mula start nak belajar sebab saya nak cari ilmu, saya nak cari knowledge. Okay, so point saya nak share hari ni adalah jangan bagi alasan. Kalau nak buat, kalau tak nak, tak payah buat. Okay, sebab ramai orang masalah dia suka bagi alasan. You nak tapi you asyik bagi alasan. So if you keep giving alasan, so sampai bila-bila you akan stuck dekat level yang sama. Percaya cakap saya. Sebab style saya, cara saya adalah kalau saya nak benda tu, saya akan buat sampai dapat. Itu memang cara saya. So sama juga dalam trading. So saya mencari guru waktu tu. So banyak kelas yang saya masuk, banyak guru yang saya belajar. Dan alhamdulillah dengan insyaAllah saya berjumpa dengan guru saya, guru yang saya respectable, my teacher. He is very good teacher. Dia ajar cara trading yang betul. Alright. Sebab saya dapati selama saya pergi banyak sesi dengan guru-guru, mungkin saya salah faham ataupun saya tak pastilah. Okay, tapi the best guru yang saya jumpa, bila saya dah jumpa guru yang terbaik, saya dah stop. Okay, because dia ajar A sampai Z is a complete. Okay, dan dia guide. Dia bukan guide, dia macam dia bagi kita sesuatu and then dia cuba suruh kita carikan solution dia. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya dah jumpa solution dia. Okay, kita jumpa solution dia. Dan apa yang solution saya jumpa tu adalah apa yang saya praktikkan dan saya cuba pastekan. Okay, saya cuba pastekan dekat student-student saya. Okay, I try to paste back untuk student-student. Tapi untuk
Yelah, biasalah kalau you baru first time ni, kita pace mungkin susah sikit nak melekat, betul? Okay, tapi insyaAllah dia akan ambil proses lah. Dia ada proses you nak sampai ke next level. So, saya ambil contoh saya nak ambil contoh. Boleh tak saya nak ambil contoh ni? Boleh ke boleh? Boleh tak saya nak bagi contoh? Kalau boleh, cuba komen boleh guys tu. Boleh tak kalau saya nak bagi anda satu contoh? Okay, saya nak bagi you satu contoh. Apa yang saya cuba copy dan saya cuba paste dengan student saya. Boleh tak saya nak bagi contoh? Kalau boleh, cuba komen boleh guys tu. Boleh tak saya nak bagi contoh sikit? Boleh ke boleh? Kalau boleh, cuba komen boleh. Saya nak bagi you satu example. I want to give you an example. Alright? Boleh ke boleh? Okay. Saya nak bagi you satu example dekat sini. So, tengok dulu example and then saya akan cuba elaborate. Alright? Saya akan cuba elaborate dan kita akan cuba sharekan dengan anda. Boleh? Boleh? So, you tengok ni dulu. Alright? Okay, so first of all, so saya dah tengok awak punya trading journal. So kita nak, pertama sekali kita nak congratulations. Okay. Congratulations. Okay, sebab because you trade 4 kali, alright, you trade 4 kali betul. Tapi you dah menang 3 kali, betul ke betul? Alright, dia menang 3 kali dan yang the best part is you punya rugi tu minimum. And then you punya untung tu actually dah, kalau kita total up lebih kurang 29 ke 30%, betul? Kalau saya total up semualah in terms of percentage. Oh, sebab yang saya hantar tu dia tak keluar kan? Dia tak keluar tapi saya dah calculate kan, siap-siap. So lebih kurang 29 ke 30% kat situ. Oh, okay. Okay, so saya nak ucapkan tahniah lah. Okay, sangat-sangat bagus. Very very good lah, because I think bila saya tengok you punya trading journal, alright, dengan trading journal orang lain, so apa saya nampak you memang follow kita punya rule betul-betul lah. Rule yang pertama dalam trading journal, apa yang rule pertama yang penting? Okay, alright. So itu sedikit sharing yang saya share kat sini. I want to share, itu yang saya maksudkan apa yang saya copy and then kita cuba paste dekat student. Alright, kita cuba paste dekat student. So you boleh nampak dekat situ, isu masalah ramai orang adalah you tak jumpa satu strategi yang suit dengan diri anda. Okay, sebenarnya bagi saya semua strategi tu betul, cuma mungkin you salah faham dengan strategi. Okay, sebab tu saya ada sesi one-to-one coaching dengan student saya, because kita nak cuba bantu, kita nak tengok dekat mana silapnya lagi. Okay, apa yang salah lagi yang kita nak cuba tolong supaya you boleh follow pace saya betul-betul. Maksudnya you tiru saya sebiji-sebiji. So sebab tu kita ada sesi mentoring. That one is different. Kita ada program mentoring. That's a different program. Mentoring one to one, di mana kita ada sesi coaching one to one, di mana saya akan semak, saya akan check dan kita akan bagi tahu dekat mana you punya kekuatan, dekat mana you punya kelemahan, dan dekat mana you nak betulkan dekat situ. Siapa yang rasa dia nak dibantu, dia nak di-guide macam tu? Siapa yang rasa dia nak kita mentor dia, kita guide dia, kita tunjuk dia, kita bagi tahu dia, ni jangan buat, yang tu buat macam ni. Kenapa jangan buat macam ni? Ini sebab dia. Siapa yang nak sesi macam tu? Cuba komen saya dekat situ. Berapa ramai yang nak sesi-sesi macam tu? Cuba komen saya dekat situ. Okay? Cuba komen saya. Alright? Dan siapa yang komen saya tu, berhati-hati sikit sebab saya garang sikit. Okay? Sebab apa? Guru saya dulu ngajar lagi garang. Kalau saya tanya pasal saham, lagi kena maki dulu. Tu style dia. Tapi itu yang saya respect. Dengan cara tersebut, saya belajar banyak benda. And I really respect that action yang cikgu saya buat. Seorang guru yang sangat garang. And then bila dia buat macam tu, dia guide, dia give reason lah, dia sebab, it's very good. Okay, for me it's very good. Cikgu yang garang is very very good. Okay, because dia guide saya dengan cara macam tu. Bila saya tanya pasal saham, you know, saya tanya, saham ABC ni bagus tak? Jaga, memang kena maki on the spot dia. On the spot kena maki. So dia biasa macam tu. Tapi saya respect. That is a very good thing yang guru saya buat dulu. Sangat-sangat bagus and I learn from that. So it's very very good. Okay, sebab dari situ saya dapat experience. And this experience build up my trading style, trading cara saya, and then itulah benda yang saya copy dengan student kita. So bila nampak apa yang student kita buat, apa yang dia buat just copy apa yang saya ada. Okay, daripada you susah payah, okay, you buka, you Google, you YouTube, ada beribu strategi kan. Ada beribu strategi yang you susah payah nak kena test one by one, back test.
Alright. Dan lagi satu you kena ingat, if it's a good strategi yang betul, dia akan bagi result yang berulang kali. Okay, dia akan bagi result yang berulang kali. Contoh macam tadi, berulang kali, dapat hasil yang sama. Hasil yang sama repeated result. Okay? Itu yang dulu saya tak faham apa yang cikgu saya ajar. Dan alhamdulillah bila kita dah buat, kita faham and then kita try to paste dekat orang. Itu yang apa yang saya cuba buat. Alright? Okay, so itu a bit yang saya nak share. Okay, kita nak share pasal pengalaman sedikit. And then, okay, sekarang kita nak go through, kita nak pergi ke kelas TA kita. Boleh ke boleh? Kalau boleh, kalau boleh cuba komen boleh dekat situ. Sambil-sambil tu bagi like, bagi love. Macam tak ada like love je kat situ. Macam tak best saya nak share. Cuba bagi like, bagi love sikit kat situ. Cuba bagi like, bagi love. Like dengan love macam tak ada je. Cuba bagi like, bagi love dekat situ. Alright, please bagi like, bagi love. And bagi share. It's okay. Okay, so untuk malam ni, okay, so last week, okay, episod yang kedua, kita bercerita tentang candlestick. Alright, kita bercerita tentang candlestick. Sebenarnya ada macam-macam jenis chart. Okay, tetapi kita nak go through untuk candlestick dulu. InsyaAllah, next episode kita akan tukar. Kita akan tukar lagi kepada chart lain pula lah. Okay, boleh? Boleh ke boleh? Alright. So, hari ni saya nak ajar, okay, saya nak share dengan anda. Sebenarnya, candlestick ni dia ada beberapa pattern. Dia ada dual pattern, dia ada triple pattern. Okay, but tonight what I want to share is one candlestick pattern that is very the powerful one. Alright, very the powerful one. Okay, among the powerful candlestick pattern, okay, single candlestick pattern. Alright, comment guys tu kalau you okay. Untuk sesi macam ni, kalau boleh saya nak anda komen point-point penting apa yang saya share dengan anda supaya insya-Allah okay, you bantu lagi rakan-rakan lain yang mungkin baru join, okay, yang mungkin baru masuk menonton sesi Facebook Live malam ni. So, you bantu diorang untuk diorang nampak apa yang kita tengah belajar sekarang. Boleh ke boleh? Cuba share. So, untuk malam ni kita just belajar pasal single candlestick pattern. Okay, satu candlestick pattern. Alright, that is very powerful candlestick pattern yang saya nak share dengan anda. Alright, so basically ada macam-macam candlestick pattern sebenarnya. But tonight we will only learn single candlestick pattern. Alright, kalau you nak komen kat situ key point penting kat sini. Alright, boleh? Alright. Okay, so this is it. Alright, so this is it apa yang kita nak share malam ni. Kita nak share pasal candlestick pattern. So basically untuk sesi malam ni kita akan gunakan chart Gini punya chart. Alright, of course kita akan gunakan chart Gini punya chart. And then, alright, so malam ni saya nak share pasal benda ni. This is something yang kita nak share dengan anda. Yang ni yang kita panggil dia sebagai apa? Alright, sekejap Okay, sekejap. Salah. Sekejap This is something yang kita nak share dengan anda. Alright, we want to share with you. Okay, this is the pattern yang kita nak share dengan anda. Kita nak kongsikan dengan anda berserta dengan cara nak menggunakan. Boleh? Alright. Okay, kita akan nak share dengan anda pattern ni dan cara nak menggunakan dia. Alright, so apakah nama benda ni? So, ini nama dia adalah, kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai, bukan sebagai Thor, tapi kita panggil dia sebagai hammer. Sekejap, macam mana nak besarkan sikit ni. Sekejap Alright, kita panggil dia sebagai hammer. Alright, kita panggil dia sebagai hammer. Jelas tak? Kalau jelas, komen jelas tu nampak ke tak nampak? Kalau jelas, cuba komen jelas. I takut you tak jelas kat situ. Kalau tak jelas, kita besar sikit. Boleh besar sikit ke ni? Sekejap kita cuba besarkan sikit. Kalau jelas, komen jelas. Kalau tak jelas, komen tak jelas. I'm not sure you boleh nampak besarnya. Okay. Sekejap. Kita besar sikit. Oh, dia tu 200 lah. Okay, tukar 100. Jelas ke jelas? Kalau jelas, komen jelas kat situ. I'm not sure you boleh nampak ke tak boleh nampak kat situ. Right, I'm not sure you boleh nampak ataupun tak boleh nampak kat situ. Jelas ke jelas? Okay, kalau jelas, komen jelas. Kita nak make sure anda boleh nampak roughly lah. Alright. So, ini yang kita panggil dia sebagai hammer pattern. Alright, ini dipanggil sebagai hammer. Alright, dipanggil sebagai hammer. Bukan hamster tetapi hammer. Alright, dipanggil sebagai hammer. Alright, so okay, berbalik kepada sini. Sekejap, mana tadi? Okay, so pattern-pattern ni sebenarnya banyak terdapat di dalam chart, tapi mungkin anda tak perasan ataupun mungkin anda salah guna pakai. Lah. Alright, so apakah nama benda ni? Cuba komen sikit. Apakah nama benda yang kita belajar ni? Nama dia adalah hamster. Bukan, hammer. Nama dia adalah hammer. Alright, dipanggil sebagai hammer. Alright, dah. Boleh ni? Komen sikit kat situ apa kita belajar malam ni. Kita belajar pasal hammer. Alright, for example sekejap saya adjust balik. Okay, so sekarang ni
kesilapan ramai orang adalah walaupun you tahu function hammer ni, alright, hammer ni adalah kita boleh consider dia sebagai reversal candlestick pattern. So bermaksud dia akan reverse lah. Okay, so saya ambil contoh dekat sini. Okay, jangan risau, kejap lagi kita akan tengok dekat dalam chart. Okay, for now apa yang saya share dengan anda ni adalah dia punya theoretical. Alright, theoretical dia macam ni. Nanti kita akan tunjuk secara practical. Alright. So macam ni, contohnya macam ni. Okay, saya ambil contoh kat sini. Alright, so saham tengah menurun saham tengah turun. Alright, dia tengah turun ke sini. And then suddenly keluarlah menatang ni. Alright, keluarlah menatang ni. Alright, so dia akan keluar macam ni. So once dia keluar macam ni, alright, dia akan keluar macam ni. So dia akan ada potential untuk dia nak reverse balik. Okay, dia nak ada potential untuk dia nak reverse balik. So bila anda nak menggunakan candlestick pattern ni, so please make sure, okay, pastikan dia ada arah lah. Alright, dia mesti datang dalam arah lah, arah daripada menurun ataupun arah menurun lah. Kalau you cari arah menaik tak guna bang, sebab kita bukan untuk saham, tak boleh short lah. Alright, tetapi kalau untuk commodity of course boleh short. Okay, tetapi untuk saham yang kalau kita share kan, kita nak cari yang dia dalam keadaan menurun sebelum kita nak cari dia nak menaik lah. Okay, sebelum dia nak reverse untuk menaik. Alright, boleh nampak ke nampak ni? Nampak tak? Jelas ke jelas? Kalau jelas, komen jelas guys. Jelas ke jelas? Alright, we want to make sure jelas, alright, before kita akan continue lagi. Alright, jelas ke jelas? Alright, so dia akan jadi macam ni ataupun dia akan jadi macam ni lah. Alright, ada benda pattern, kita panggil dia sebagai inverted hammer lah ataupun hammer terbalik. Nama bagi saya, for me nama ni tak berapa penting. For me lah, bagi saya tak berapa penting. Mungkin bagi anda penting, anda nak ingat tak ada masalah, boleh ingat. Tapi the point dia adalah, okay, point dia adalah kita kena tahu function dia. Okay, yang sangat-sangat penting, you nak kena tahu function dia. Kalau you tahu nama, tapi you tak tahu function, alright, kalau you tahu nama, tapi you tak tahu function, so macam tak guna juga. So, basically, bagi saya, kalau you nak ingat nama, dia terlampau banyak nama. So, macam pattern-pattern, macam saya sendiri, saya tak ingat nama pattern. Tapi saya tahu function dia macam mana. Faham ke faham? Alright, so macam saya nama saya tak ingat, tetapi sebab kita biasa tengok dalam chart. So, bila kita biasa tengok dalam chart, nama of course saya sama-sama ingat. Okay, tapi saya tahu kalau rupa macam ni dia akan naik. Kalau rupa macam ni dia akan turun. Okay, saya tahu dia punya pattern. Okay, so kalau you susah nak hafal nama tak ada masalah. Nak hafal nama tak ada masalah. Yang penting tahu function. Okay, you kena tahu function dia. Alright, boleh? Make sure you kena tahu function dia. You kena tahu function dia. That is very important. Okay, function dia untuk dia nak inverted lah. Maksudnya dia nak reverse daripada menurun, ada potential untuk dia nak naik kembali. Right, boleh? Okay, so sekarang kita nak tengok secara praktikal. Alright, we want to look at the practical side. Okay, kita nak tengok secara praktikal sekejap. Okay, sekejap. Okay. Okay. Right. Okay, so kita nak tengok secara practically. Alright, we want to look practically dekat sini. Okay, I want to share one thing dengan anda. Okay, kita nak share secara practical dekat sini. Okay, kita nak make sure anda boleh nampak dekat sini. Alright. So, basically counter saham syarikat Scanwolf ni, basically kita ada buat perkongsian. Okay, saya ada buat perkongsian pada berapa hari bulan? Pada, I think 9 hari bulan. Okay, which is on this date. Alright, saya nak highlight dekat anda dekat sini. Alright, pada 9 hari bulan. Alright, this is the thing. Ni memang warna biru ke? Mungkin dia warna biru. Kita boleh tukar colour sekejap Sekejap. Kita tukar colour merah. Okay, sini. Okay. Sekejap Okay. So, you nampak dekat sini, this is the 9 hari bulan. This is 9 hari bulan yang kita buat perkongsian tu. Alright, this is the 9 hari bulan. Macam mana aku nak besar sikit ni? Sekejap saya besarkan sikit. Kenapa dia tak nak pergi ni? Sekejap. Lag. Bit lag lah kita punya ni. Sekejap Alright. So, this is 9 hari bulan. Okay, this is 9 hari bulan. 9 hari bulan kita share dekat sini. Okay. Nampak ke nampak? Kalau nampak, komen nampak guys tu. Kalau nampak, cuba komen nampak. Saya takut anda tak nampak guys. Ke betul tak saya buka ni? Alright. Okay, kalau nampak, cuba komen nampak guys tu. Alright. So, cara menggunakan dia adalah sangat simple. Alright. So, pertama of course, you kena tahu arah. Okay.
dia mesti datang daripada arah. Okey, dia mesti datang dengan arah. Ingat dia kena datang dengan arah. Dia tak boleh dalam keadaan sideways. So for example macam ni, okey saya lukiskan dia punya arah kan. So saya lukis arah dia. So dia dalam keadaan menaik ke menurun. Menaik ke menurun. Ini yang tadi kita share tadi, ini nama dia inverted hammer terbalik lah. Okay, kita panggil dia sebagai hammer terbalik. Ini nama dia hammer terbalik. Kenapa tak nak keluar ni sekejap saya lukis macam ni. Alright, ni nama dia hammer terbalik. Dia macam tu. And then kemudian dia ada ekor. Dia ada ekor sikit kat situ. Kenapa tak nak ni? Right, dia ada ekor kat situ. Okay, dia ada ekor dekat sini. Alright. Okay, kira lurus lah ekor tu Kira halal lah kira nampak lah tu. Alright, so saya nak tunjuk dekat sini. So basically dia mesti datang daripada arah. Okay, dia mesti datang daripada arah menurun. Okay, yang terbaik adalah arah menurun lah. Kalau datang daripada arah kalau datang daripada arah menaik, tu dah dia nak ke bawah lah. Okay, dia nak potensi dia nak ke bawah. So itu abaikan lah. Okay, sebab kita nak cari harga yang rendah. So kita nak beli dekat this level lah. Okay, so nampak dia ada banyak buat hammer dekat sini. And then lepas tu baru dia shoot up. Alright. So cuba you kira dekat sini. Alright, from this point. Okay, from this point kita ambil contoh lah point yang candlestick yang kedua ini. Alright, 275. Alright, you ambil calculator you sekejap. Alright, just menggunakan satu candlestick saja. Alright, 275 dengan entry kita bagi 225. 225 kat situ. Sekejap 225. Saya besarkan sikit. Alright. Okay. 275, 0.275. Alright, you minuskan dengan 0.225. Cuba you kira ROI, return on investment dia kat situ. You ambil calculator jap, just kira. Okay, kita just menggunakan satu candlestick saja. Cuba you kira dekat situ. 0.275 you tolak dengan 0.225. Alright, and then you bagi dengan 0.225. Alright. Berapa persen kat situ? Berapakah return on investment dekat situ dalam tempoh 2 hari? Cuba komen kat situ. Berapa persen? Berapa persen kat situ? Cuba komen. How many percent is that? Okay, berapa persen dekat situ? Cuba komen. Berapa persen? In term of percentage ROI. Sebab tu kalau orang cakap you tak boleh buat 10%, tu saya rasa macam tak logik lah. Okay, for me dia macam tak logik. Alright? Macam tak logik. Okay, because apa? Ini adalah benda yang saya share pada 9 hari bulan. Kalau you nampak dekat situ, saya share harga 215. Okay, waktu harga 215, 220, bukan 225 215, 220, kita dah buat sharing, kita dah kongsikan dekat situ. And then kita target dia nak pergi 260 dan 290 lah. Actually dia nak sikit lagi nak achieve kat situ. Alright, dan alhamdulillah ini dah achievable lah. So, cuba you kira berapa persen? Cuba komen kat situ. Ke semua dah jam, tak boleh kira. Berapa persen? Daripada 27 sen, kita ambil 27 sen. Okay, you beli 25 sen. You beli 22 sen and then you jual pada 27 sen. So, berapakah harga dia? Berapakah percentage ROI? Sorry. Cuba komen kat situ. Cek komen. Ke masing-masing tak boleh kira? Ke macam-macam tak ada calculator. Okay. Daripada 22 sen setengah ke 27 sen. 27 sen setengah kat situ. Berapa persen? Cuba kira dulu sebelum kita nak continue lagi. Ini namanya matematik mudah. Okay, sebab bila you nak trade, you nak invest, you kena tahu target you. Okay, saya dah banyak kali ulang. Pertama mesti tahu you punya matlamat. Apa you nak sebenarnya lah. So berapa persen kat situ? How many percent? Cuba komen kat situ. Ke komen tak masuk ni? Kita tunggu komen. Ada tak? Daripada 27 sen setengah, you beli harga 22 sen setengah, and then you jual pada harga 27 sen setengah. Berapa persen kat situ ROI? Return on investment. Ke tak tahu nak kira ROI? Macam tak tahu nak kira je nampaknya. Okay, mari saya tunjuk sikit cara nak kira ROI lah. Mungkin you tak tahu macam nak kira ROI. Right, kita bantu anda dekat sini. So, ini formula macam mana anda nak kira ROI. ROL pula. Okay, ROI. Okay, for example,
For example, you beli 22 sen setengah and then dijual pada 27 sen setengah. Alright, 0.275 lah. Alright, 0.225. Alright. Secara pengiraan adalah 0.275 you tolak dengan 0.225. Alright, you dapat berapa kat situ? Ni cara pengiraan ROI. Kira ROI pun tak boleh ke? Okay, so untuk kat situ 0.05 sen. 0.05 sen kat situ. So you nak kira ROI, cara nak kira ROI adalah 0.05 sen you bagikan dengan harga you beli. Alright, you bagikan dengan harga you beli. Contoh you beli tadi apa? 225 you kira 0.225. 0.225. Alright, and then you kalikan dengan 100. Alright, you ambil 0.05 bagi 0.225 and then you kalikan dengan 100. So lebih kurang 22.2%. Okay, terima kasih yang komen. Ni cara nak kira ROI. Ini cara you nak kira ROI. Okay, saya ulang lagi sekali cara you nak kira ROI. Okay, you ambil harga jual. Alright, harga jual. You tolak harga beli. You dapat satu amount equal to Y. Ni bukan ni lah. Alright, so dapat Y tadi. Y tu you bagi dengan harga beli. Alright, and then you kalikan dengan 100. Baru you dapat percentage ROI. Ini namanya percentage ROI, return on investment. This is very important. Inilah benda yang paling kunci dia. Okay, kalau you tak tahu cara nak kira ROI ni, is very dangerous lah. Okay, sangat berbahaya. Okay, nampak? Okay, itu cara nak kira ROI. This is very important. Ini kunci dia. Kalau ini pun tak boleh kira, so janganlah melabur. Senang cerita macam tu. Okay, sebab ini dia punya solution. Sebab apa saya cakap benda ni penting? Okay, so macam contoh kita ambil contoh tadi, macam student kita buat. Dia buat 4 kali trade. Alright, dia buat 4 kali trade. Alright. So, dia ada 3 kali trade. Alright, 3 kali trade 3 kali trade, dia menang. Dia win. Okay, dia win. Total up dia lebih kurang 30%. Alright, total up dia win adalah lebih kurang 30%. ROI dia lebih kurang 30%. Sebab, suggestion saya adalah untuk buat 10% je. Setiap trade 10%, 10%, 10%. So, Alhamdulillah dapat lebih kurang 30%. So, from this, okay, for example, nampak Nampak ke nampak? So, saya buat ke saya macam laju sangat. Okay, saya tunjuk dengan anda. So, ini strategi yang kita guna, yang kita share. Alright, so biar dapat macam tu. So, for example, dia ada 30k. Alright, dia ada 30,000. Alright, 30,000. Okay, you kalikan dengan 30%. Alright, sebulan. Alright, 30,000 you kalikan 30%. Contohnya, so you dapat 9,000. Okay, 9,000 ni cukup tak untuk sebulan? Cukup ke tak cukup? So, ini cara nak kira ROI lah, return on investment. Alright. Okay, contoh you ada 30,000, okay. And then you dapat 30% daripada ROI tadi, so you akan dapat dalam RM9,000 sebulan. Cukup ke cukup? Ke tak cukup? Kalau cukup, cuba komen cukup. Ke tak cukup? Kan? Ini cara kira ROI. Faham ke faham ni? Kalau faham, cuba komen faham. Saya takut you tak faham ni. Oh, pening macam ni. Okay, kalau faham, cuba komen faham kat situ. Kita nak you faham dulu benda ni. Ini kunci yang pertama. Ini memang gila-gila penting. Kalau ini tak boleh kira, memang meninggal. Meninggal kalau tak boleh kira. Okay. Faham ke faham? Kalau faham, cuba komen faham dulu. Saya nak make sure you faham dulu. Cuba komen faham as much as possible. Macam kelas matematik. Faham ke faham? Kalau faham, cuba tolong. Kau tolong komen faham. Kalau tak faham, jangan komen tak faham kat situ. Right? Kita nak tolong you ni. Kan? Kalau, risau kat ni kalau you tak faham. Ini formula. Ini memang penting. Tolong ingat. Nak kira ROI ni, ini dia punya core nombor 1. Saya ingat masing-masing dah faham. Sebab tu kita terus jump ke technical. Sebab technical ni second thing. Okay, ini kunci kira-kira. Okay, sebab sama juga dalam bisnes. Kalau you buat bisnes, tapi you tak ada kunci kira-kira macam ni, so macam mana you nak tahu you untung ke rugi? Okay, sebab ini kunci dia. You kena faham ni dulu. Ini konsep you kena faham dulu. Boleh? Alright. Okay. Okay. Okay, itu yang ROI tadi. So, settle lah ROI. So, at least kita dah masuk matematik dah ni. Okay, balik semula kepada screen kita. Okay, so sebenarnya kita nak pergi kepada apa tadi, kita nak talk kepada technical ni. Okay, ini yang saya nak share tadi. Alright, I want to share about this thing. Okay, dipanggil sebagai hammer. Alright, boleh ke boleh? So kita share pasal hammer ni tadi. Kan nak masuk kelas matematik pula tadi. Okay, kita nak share technical. So, bermaksud, kalau you nak menggunakan candlestick pattern ni, you kena make sure dia ada arah lah. Contoh macam ni kan. Okay. Dia mesti datang daripada arah. Okay, dia mesti arah macam ni. For example. And then dia keluar macam ni. Ataupun dia keluar macam ni. Okay. So, dia ada potential untuk dia nak naik balik ke atas. Alright. They have
they have potential untuk dia nak cubaan dia nak naik ke atas balik. Dan kita nak ambil peluang dekat sini bang. Alright, kita nak ambil peluang kat sini, bukan kat sini bang. Kalau abang ambil peluang kat sini boleh meninggal bang. Dan isu ramai orang adalah suka ambil kat atas ni. Saya tak tahu kenapa. Okey, tapi jangan risau, saya pun dulu ada masalah yang sama. Jangan bimbang, jangan risau. Kita semua ada masalah yang sama. Okey, saya pun ada masalah yang sama. Kita lalu perasaan yang sama. Okey, saya juga ada ada isu yang sama dulu. Okey, the same thing. Tak kisah, hijau ke merah tak ada masalah. Yang penting pattern dia ni. Yang penting you nampak pattern ni. Tak ada masalah. Okey, yang penting pattern. Yang penting you nampak pattern dulu. Belajar tengok pattern dulu. Dia sebenarnya benda ni simple. Okey, jangan complicated kan. Dia punya kunci dia simple je. Jangan complicated kan. Alright, boleh? Okey. So ini salah satu cara nak gunakan a single candlestick. Oh, sorry tak nampak Patut tengok muka saya sekejap. Situ. Okey. Alright, so yang penting you just make sure rupa bentuk dia macam tu, and then dia dalam keadaan arah menurun, and then dia ada potential untuk nak naik balik. Okey, tetapi you kena ingat benda ni dia tak boleh guna secara solely. Alright, secara solely. So you mesti gabungkan dengan indikator ataupun anything lah. Alright, untuk bantu lagi, untuk dapatkan confirmation yang lebih padu dan lebih tepat. Alright, you kena tambah add on lah kat situ. Alright, sebab macam mana you nak add on? So nanti kita akan share lebih banyak lagi tentang technical analysis. Kita akan share lebih banyak lagi. Kita akan buat lebih banyak perkongsian insyaAllah. Okay, kita akan go through lagi dengan lebih detail tentang technical analysis ni. Maksudnya ada indicator. Okay, kita akan go through untuk episode-episode yang akan datang. Alright. So make sure anda join setiap episode. So if kita tinggal satu episode, sangat-sangat rugi. Because kalau you nak belajar pasal ni saja, betul tak? Saya nak belajar pasal ni saja dulu. Dia punya cost is thousands of ringgit sebenarnya. Alright, thousands of ringgit saya nak belajar pasal benda ni je. Alright, dan kita share dengan anda free je malam ni. Tak ada apa-apa fee, tak ada apa-apa fees, tak ada apa-apa cost. Percuma saja. Okay, saya share dengan anda secara percuma. Tetapi fees anda adalah anda kena ajak rakan anda untuk join juga grup ni. Supaya insyaAllah diorang pun dapat belajar sama-sama. Diorang pun dapat manfaat sama-sama. Diorang pun boleh buat duit sama-sama. Dan kita pun happy sama-sama. Okay, sebab insyaAllah percaya pada konsep the more you give, insyaAllah lagi banyak you akan dapat. Itu adalah janji. Okay, balasan. Okay, balasan ni you akan dapat balik, insyaAllah dengan izin Allah. Alright. Okay, boleh. Okay, so ini a bit, saya rasa dah lebih kurang dekat sejam kita live ni. Lebih kurang, I think around 1 hour. Alright, 45 minutes. Okay, dekat lebih kurang 40 minit kita live malam ni. Yang kita share insyaAllah malam ni. So I hope apa yang kita share, apa yang kita kongsikan malam ni memberi sedikit manfaat. Alright, so please make sure anda join untuk episod yang keempat next week. Episod yang keempat next week. Yes, episod yang keempat next week. Untuk bersama-sama dengan saya lagi untuk kelas technical analysis. If you rasa ada sahabat-sahabat anda, sahabat-sahabat you yang berada dalam Facebook group ni juga tapi tak muncul-muncul, okay, you boleh tag nama dia dekat ruangan komen. You tag nama dia dekat ruangan komen, you ajaklah dia join. Okay, dapat sikit, tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah. At least you belajar sesuatu. Because you dalam group ni, so kita nak cuba bantu anda. Sebab kita percaya you adalah antara orang-orang yang betul-betul committed nak belajar. Sebab you sanggup join group ni. Okay, you bukan dekat page, you berada dalam group yang betul. Alright, kita nak cuba bantu anda sehabis yang baik, InsyaAllah dengan izin Allah. Alright. Okay, itu sedikit kita share malam ni secara teori dan secara praktikal. Okay, sebenarnya saya tak nak ambil masa anda terlampau lama. Ada yang tengah dodoi dengan anak. Okay, dekat pukul 11 malam macam ni. So I hope apa yang saya share malam ni memberi sedikit manfaat kepada anda. So insyaAllah. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next session Facebook Live. So saya rasa itu saja yang kita nak share malam ni. So I hope apa yang kita share memberi sedikit manfaat kepada anda. So itu saja. Assalamualaikum, selamat malam dan kita jumpa lagi. Alright. Okay, bye-bye.